Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar semua? Sihat? Kalau sihat bagi saya satu. Bagi saya satu. Saya nak tengok. Satu. Alhamdulillah ya. Cecah 73 orang. Lagi. Kalau boleh jemput lagi. Kita tunggu. Dalam 2 minit lagi kita on. Capai 80 pack. Kita on insya-Allah. Okey, jemput lagi. 777. Jemput lagi. Mungkin ada anak tim kita yang lupa ataupun tak perasan dah pukul 9, boleh PM personal mereka. Shout dalam grup. Okey, lagi dua. Alright, lagi satu. Alhamdulillah. Okey, dah capai 80 partisipan pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 7 hari bulan 7. Dengan izin Allah kita dapat bertemu di ruang Zoom ni dengan slot khas bersama penceramah jemputan kita pada malam ini. Baik, bukan senang kita nak jemput penceramah ni. Beliau seorang yang sangat sibuk dan dikenali ramai, dan ramai yang berebut untuk menjemput beliau untuk slot-slot khas seperti kita lah. So kita sangat bertuah malam ni, di mana beliau dapat luangkan masa pada kita semua untuk slot khas pada malam ini. Jadi tahniah kepada semua yang hadir, 83 orang ke slot malam ini, dan terima kasih kerana sudi beri komitmen dan support majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum saya menjemput penceramah kita pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan biodata penceramah kita malam ni. Okey. Alright. Okey, sebelum tu saya nak tengok respon pada you all. Okey, siapa yang dah tahu penceramah kita malam ni siapa? Kalau dah tahu bagi saya 2. Dua lagi. Okey. Are you ready? 92 orang Are you ready? Kalau ready bagi saya api. Bagi aura sikit dekat speaker, dekat moderator. Bagi aura sikit. Saya nak api. Okey. Alright. So saya bacakan sedikit biodata ringkas penceramah kita. Okey, beliau adalah finalis pencetus Ummah Muslim musim 1 Astroasis. Pengacara ceria Aista musim 1 dan 2 Astro ceria. Pelakon watak Ustaz Yop, drama bersiri kanak-kanak iKids Astro ceria. Beliau juga merupakan Duta Aman Palestin Malaysia. Status beliau sudah berkahwin dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Berasal daripada Kampung Gajah Perak, menetap di Kemunting, Taiping. FB beliau, dia Real PU Yop, travel bersama Ustaz Yop, Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam. Instagram beliau Ustaz_Yop, boleh follow ramai-ramai. Pengalaman bekerja sebelum ini adalah Imam Masjid Jamek Kampung Melayu, Sungai Rapat Ipoh, Perak, tahun 2002 hingga 2005. Pegawai Penguatkuasa Agama JAIPK tahun 2006 hingga 2008. Pegawai Pembangunan Keluarga JAIPK tahun 2009 hingga 2014. Timbalan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam Negeri Perak tahun 2006 hingga 2014. Pendakwah, pelakon, pengacara dari 2014 hinggalah sekarang. Pengerusi, pengasas Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam 2014 hinggalah sekarang. Ada yang tak tutup mic?
Cikgu Ayu, ada bunyi ha? Ada bunyi yang time tadi tu. Okay, KB, mute dulu. Unmute dulu. Okay. Okay. Alright, so minta maaf ada technical dan pengurusi pengasas Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam 2014 hingga sekarang dan pendidikan SPM 1998, Syahadah Tanawiyah 1998, Diploma Tahfiz Al-Quran 19. Aku punya produk aku tak ada nak post pun kat masuk. Minta tolong off mic ya. Okey, Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat JAKIM 2002, Ijazah Rawatan dan Perubatan Islam Darul Syifa Malaysia 2011. Panjang biodatanya, betapa hebatnya ustaz kita ni. Okey, dengan ini majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini atau dikenali sebagai PUU. Okey, boleh bagi saya 3. Jemput Ustaz. Tes mic, ujian suara, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Silakan Ustaz. 100 Okey. orang, 108 orang Ustaz malam ni. 109 orang, tahniah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada Cikgu KB. Cikgu KB ni nama glamour lah ya. Kan? Ataupun nama sebenarnya Khairul Baria kan. Okey, terima kasih kepada Cikgu KB yang sebelum ini telah pun ber-WhatsApp dengan saya, kemudian bertemu secara langsung dengan saya dan siap buat demo lagi. Tapi tempatnya dirahsiakan. Takut nanti ya ada pula mata-mata yang merepot pula ya. Seterusnya kepada semua kita panggil apa ya? Kita panggil apa saya nak sebut dalam Forever Living ni. Kita punya mentor lah. Forever Business Owner. Okey, Forever Business Owner ataupun mentor-mentor lah. Ya, dan semua rakan-rakan niaga, prospek-prospek yang baru ataupun tuan-tuan dan perempuan, muslimin-muslimat, saudara-saudari. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi andai kata ada yang tak sihat, yang sakit pada malam ini, ya, produk Forever Living kan ada. Nabi kata likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit mesti ada ubatnya. Berusaha dan berikhtiarlah mencari ubat ataupun penawarnya sehinggalah kamu berjaya menemui penawar tersebut, maka dengan izin Allah akan sembuhlah penyakit tersebut. Ya, namun begitu kalau kita sakit, kata Nabi sebenarnya sakit itu ialah kafaratul dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Allah nak beri kepada kita pahala yang banyak dan Allah nak mengangkat darjat kita. Maka sabar dan redalah dengan kesakitan yang menimpa kita. Namun begitu, kita mengharapkan supaya kita ini sentiasa dalam keadaan sehat. Sebab dengan kesihatan kita akan dapat melakukan ibadah dan meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Maka sebab itu kita kena berusaha sedaya upaya untuk menyihatkan tubuh badan kita, menyihatkan pasangan hidup kita, menyihatkan ahli keluarga kita, menyihatkan jiran tetangga kita, menyihatkan kawan-kawan kita,
dan semua orang kita nak supaya sama-sama sehat. Maka sebab itu bersalah dan berdosa siapa-siapa yang tidak mengongsikan kepada kawan-kawan dia tentang produk kesihatan yang dia tahu, yang dia sedang jual, yang dia sedang buat. Sebab dengan dia tidak berkongsi, ada orang lain yang sakit, satu pasal pula, satu kerja pula nanti. Kita pula kena kena ziarah dia dan seumpamanya. Tapi adalah juga bagusnya ziarah. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada penganjur program pada malam ini melalui cikgu KB yang sudi menjemput saya. Saya ni orang biasa-biasa aja kan. Tadi dibacakan biodata tu sampai habis. Baca sikit-sikit udahlah. Habislah rahsia saya bocor. Cikgu KB pun satu hal juga. Kan kalau nak jet tu jet sikit aja, jangan sampai terbalik. Nanti kalau saya kembang sangat pun susah juga nak ceramah. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada malam ini walaupun saya dengar tadi mentor-mentor kita tadi cikgu apa tadi menyebutkan perkataan pagi. Pagi walaupun dah malam, itu yang saya heran tu. Itu yang saya pelik tu. Kenapa tengah-tengah malam ni sebut pagi pula. Dan ada beberapa pakar motivasi pun bila dia berceramah dia kata pagi. Kadang-kadang saya pun pening juga tapi rupa-rupanya apakah rahsia di sebalik perkataan pagi? Rupa-rupanya kita ni digalakkan nak mulakan apa-apa kerja dan berniaga pun sebenarnya adalah pada waktu pagi. Ini berdasarkan satu doa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Saya ulang sekali lagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, berkatilah umatku yang melakukan apa saja pekerjaan, aktivitinya pada waktu pagi. Bangun pagi-pagi bagus, mandi pagi-pagi pun bagus, makan pada waktu pagi pun bagus. Solat pada waktu pagi dah tentulah bagus, iaitu solat subuh. Bukannya solat subuh pukul 8, itu namanya subuh gajah. Kalau pukul 9 namanya subuh King Kong. Kalau dah tengah hari baru nak solat subuh, itu namanya subuh Godzilla. Dia lagi lambat, lagi besar binatangnya. Dan itu tidak mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Kalau kita nak berjaya dalam perniagaan, pekerjaan kita, maka pastikan kita menepati masa. Iaitulah antara ciri-ciri orang yang menepati masa, iaitu dia solat pada awal waktu. Ketika ditanya oleh para sahabat kepada Nabi, ayyul a'mal afdal, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata as-salatu ala miqatiha, solat pada awal waktu. Jadi kalau kita solat pun di hujung waktu, ataupun solat pun kita lengah, kalau cakap Perak lengah ni buat lebih kurang aja, maka belum tentu dalam bidang perniagaan ataupun pekerjaan yang lain kita akan menepati waktu dan kita juga akan gagal dalam apa saja pekerjaan yang kita lakukan. Jadi tiangnya ialah solat. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama. Walaupun dia berjaya dalam perniagaannya, tapi kalau dia gagal dalam solatnya, dia meruntuhkan agama. Itulah kita kata jenayah yang paling besar kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cakap pada malam ini tuan-tuan tuan-tuan nampak tak saya pada malam ni handsome tak daripada yang selalu tuan-tuan tengok. Saya pun tak pasal-pasal malam ini bila cikgu KB kata ustaz pakailah handsome sikit. Selalu saya jumpa ustaz selekeh, selemah aja ustaz ni. Nampak macam itulah nak cakap pun tak gamak. Jadi saya pun cari tadi mana saya punya baju yang handsome, coat saya, songkok saya. 2 tahun yang lepas. Sebelum PKP saya aktif ceramah sana, ceramah sini. Tapi tuan-tuan ni tadi cikgu KB kabur, saya ni pelakon watak Ustaz Yub dalam drama kanak-kanak. Sebenarnya saya dikenali sebagai ustaz kanak-kanak aja. Jadi saya minta izin. Malam ini saya nak
bercakap depan tuan-tuan dan perempuan, saya pun kena anggap tuan-tuan dan perempuan macam kanak-kanak. Baru saya boleh cakap. Kalau saya anggap depan ni semua orang dewasa, semua orang yang tera-tera, jadi saya pun rasa malu Allah nak bercakap. Ya, sebab depan saya ni semuanya orang hebat-hebat. Jadi saya anggap tuan-tuan dan perempuan macam kanak-kanak, boleh? Boleh? Okey, kalau boleh, bagi saya satu. Cewa. Dah pandai dah kan? Okey, kalau boleh bagi saya satu. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan setujulah ni. Saya anggap tuan-tuan dan perempuan kanak-kanak, tapi bukan kanak biasa-biasa. Kanak-kanak purba. Okey, baiklah tuan-tuan dan perempuan. Pada malam ini, bila tajuk kita membicarakan tentang jutawan dunia, jutawan akhirat. Saya tak pasti tuan-tuan dan perempuan dah biasa dengar tentang tajuk ini ataupun tidak. Tetapi saya rasa dah boleh tangkap dah kan, dah boleh baca dah apa yang ustaz nak khabar ni. Sebenarnya tuan-tuan ni, kehidupan kita ni ada dua alam yang besarnya. Yang pertama alam dunia dan yang kedua alam akhirat. Kalau ikut semuanya ada 5 alam. Tapi panjang pula kalau kita nak cerita. Mula-mula alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam syahadah ataupun alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Tapi kita cerita yang besarnya alam dunia dengan alam akhirat. Jadi di dunia ini kita duduk sementara. Kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita nak bercucuk tanam untuk akhirat. Kita nak menuju, nak pergi ke akhirat, dan di sanalah negeri ataupun alam yang kekal abadi. Jadi Ustaz, berapa lamalah agak-agaknya kita berada di dunia ni? Saya baru aja join Forever Living Ustaz. Kan? Kalau katalah saya baru masuk, lepas ni saya mati, apa cerita Ustaz? Kan kita punya bisnes ni boleh diwarisi. Siapa tak join memanglah rugi, boleh diwarisi. Mana nak tahu baru aja join sampai Ustaz. Rasa masalah line ni KB. Boleh cuba try. Kehidup. Ya? Okey. Ustaz hilang tadi. Oh ya ke? Boleh hilang juga ya. Line tu. Okey, dah ada dah? Dah. Okey, baik, boleh sambung? Boleh, silakan. Okey, kalau nak dengar saya sambung, cuba bagi saya dua. Buat peace. Siapa tulis tu? Ustaz lawak lah. Ini belum lawak lagi ni. Ini baru mukadimah. Okey, terima kasih. Dua ya. Okey, baiklah. Jadi kita hidup di dunia ni sementara aja. Jadi kalaulah anak kita tanya, siapa-siapa tanya kan, berapa lama kita nak hidup Ustaz? Nabi memberi satu guide kepada kita. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku lingkungan 60 70. Maknanya antara 60 70 itu aja lingkungan umur kita. Kebanyakan orang mati memang lingkungan itu aja. Tapi yang muda-muda janganlah perasan. Ustaz saya muda lagi. Kan, ini masanya untuk kita enjoy. Kan, tunggulah tua nanti barulah nak taubat, barulah nak cari masjid, barulah nak baca Quran, barulah nak buat amal ibadah, barulah saya nak join Forever. Dah terlambat. Patutnya bila kita dengar tu dapat tahu aja kawan kita cerita tu. Entah siapa lah ngantor Cikgu KB ni kan. Kita kata, nak mengasut kita lah pula kan. Kita ni suka bersangka buruk. Sebenarnya yang mengantor tu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu satu isyarat. Ya Allah nak bagi tahu ni kawan ni datang ni dia nak share. Ya, apa kata pepatah tu? Sharing is caring. Kata pepatah pula. Saya kalau malam-malam Jumaat saya akan, ini malam Jumaat ke pun? Malam Khamis saya akan cakap orang putih sikit. Ya, sharing is caring. Ya, perkongsian itu sebagai tanda dia bukan dia sayang dia ambil berat. Dia ambil berat dengan kita. Jadi terima kasihlah Cikgu KB betapa ambil beratnya dengan saya. Ya, nak juga saya bersama-sama dengan tim ini. Jadi saya pun sudi. Bila saya tengok, saya dah beberapa kali mengikuti. Alhamdulillah,
Ya, saya tengok tim Cikgu KB ni alhamdulillah nampaknya tak adalah yang orang kata yang meragukan. Ya, nampaknya alhamdulillah jalan berada di atas landasan dan jalan yang lurus. Baiklah tuan-tuan dan puan, jadi kita tak tahu bila kita hidup di dunia ini, bila kita akan mati. Jadi tuan-tuan, kita akan mengakhiri alam ini dan kita akan pergi ke alam akhirat. Jadi tajuk pada malam ini apa tadi? Baru kita nak patah balik kepada tajuk kita, nak jadi jutawan di dunia, jutawan di akhirat. Jutawan ni apa maknanya? Dia ada banyak maksud. Ya, tapi yang kita biasa faham jutawan, juta ni duit lah. Nak jadi orang yang banyak duit dekat dunia ni. Selain daripada banyak duit, jutawan juga dimaksudkan dengan jutawan akhlak, jutawan budi, jutawan jiwa. Itu pun dimaksudkan dengan orang yang jutawan juga. Ya, tak guna kita banyak duit, kaya harta, kaya wang ringgit, tetapi miskin budi pekerti. Ya, miskin akhlak. Ya, kata pepatah, laisal yatim yatimul walidain, walakinnal yatim yatimul ilmu wal adab. Tidaklah dikatakan orang itu yatim ataupun yang tak ada ibu bapa itu yang tak ada ibu bapa. Laisal yatim yatimul walidain. Bukanlah dikatakan yatim itu yang tak ada mak bapak, tetapi yatim yang sebenar ialah orang yang tak ada ilmu dan tidak berakhlak, yang tidak beradab. Jadi kita nak jadi jutawan ni orang yang banyak duit, duitnya juta-juta. Ya, ada orang kata, ustaz, boleh ke kita duit banyak-banyak ni ustaz? Nanti kita jadi lalai, kita jadi apa, kita jadi leka, nanti kita berpoya-poya. Nanti saya dengar ustaz, kalau banyak duit susah dekat akhirat nanti. Dia kena hisap satu-satu, lambatlah kita nak masuk syurga ustaz. Ada satu persepsi ataupun anggapan yang macam tu menyebabkan dia kata apa, tak payahlah kita ustaz, biarlah orang lain yang kaya. Ya, saya ni tara-tara ni janjilah ustaz, saya ni kira orang yang penerima bantuan aja. Nak jadi orang yang memberi bantuan tu tak payahlah ustaz. Ya, ada orang yang berfikiran yang macam tu. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul mal khairul mal apa dia dah lupa pula dah. Al-malu salih lil mar'is salih. Harta yang baik adalah harta yang diuruskan oleh orang-orang baik. Jadi di sini kata ulama maksudnya yang paling baik ialah orang kaya yang soleh. Orang soleh yang menjadi kaya, itu yang paling baik. Sebab kalau orang soleh, orang yang baik yang menguruskan harta, sudah tentu dia akan menguruskan harta itu kepada jalan-jalan yang baik. Cuba bayangkan kalau yang berharta, yang jadi jutawan, yang jadi hartawan itu orang jahat, orang yang tak baik, maka dia akan menggunakan, menyalurkan, menguruskan harta tersebut kepada benda-benda yang tak baik. Maka sebab itulah kita nak supaya orang yang jadi jutawan, orang yang jadi hartawan itu ialah orang soleh, orang yang baik. Siapa dia tu? Kitalah mudah-mudahan. Cakaplah amin. Amin. Okey. Jadi kalau kata setuju nak jadi jutawan yang soleh, orang yang baik, okey, bagi saya amin. 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 Amin tu maksudnya apa? Semoga Allah perkenankan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi itu maksud jutawan dunia, maksud jutawan akhirat, dia kaya dengan pahala yang banyak, bertimbun-timbun pahalanya, yang mana akan menyebabkan dengan pahala itu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi macam mana nak dapat pahala yang banyak? Rupanya dengan adanya duit yang banyak pun boleh dapat pahala banyak. Yang itu yang mungkin kita tak tahu. Ya, dengan duit yang banyak, kita boleh dapat pahala yang banyak. Okey, nombor 1. Siapa yang rajin nak tulis. Ya, tapi saya ni tak adalah macam speaker forever yang dah ada slide tu kan. Saya tak ada slide, saya cowboy punya ni. Tapi bolehlah sikit-sikit berdasarkan pengalaman saya yang mengikuti ceramah-ceramah dan motivasi-motivasi di peringkat antarabangsa. Antarabangsa lah sangat. Okey, nombor 1, apa dia? Ya, duit bukan segala-galanya,
tapi segala-galanya perlukan duit. Nak masuk tandai pun kena bayar. Kalau tak bayar tak boleh kencing. Nak berak pun dia tak bagi. Kena bayar 2 kupang, 3 kupang. Jadi maknanya segala-galanya perlukan segalanya. Macam mana tadi? Dah lupa lah pula. Duit bukan segalanya, tapi segalanya perlukan duit. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak satu lagu? Nak nyanyilah ni ya. Jadi tuan-tuan ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan jadi juri. Kan? Okey tak saya nyanyi? Kalau kata okey bagi 1, kalau tak okey, belum nyanyi lagi dah bagi 1 dah. Punyalah dahsyat. Okeylah saya nyanyi sikit ya. Duit, 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 kita cari duit. Kalau tak ada duit, dunia rasa sempit. Perut pun meleleh, kepala bisa sakit. Aduh, aduh sakit. Duit dia buka pasakit semua sakit. Kata mas kita ada duit ni abang sayang. Bila tak ada duit abang melayang. Ya, wallahualam ya, mudah-mudahan kepada isteri-isteri yang ada pada ini yang mendengar kita punya siaran langsung pada malam ini ya, jadi isteri yang solehah ketika kita tengah start ni macam-macam lah. Jadi kita kena support dia, bagi semangat kepada dia. Jadi seperti Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri yang saling semangat kepada suaminya gemetar, gemuruh, ketakutan. Dia bagi semangat kepada semua. Abang boleh. Go, millionaire. Kan? Suami pun terkejut. Ni apa hal pula tiba-tiba pula ni? Go, millionaire pula ni. Itu forever living punya ni lah. Itu forever living punya tu lah. Slogan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Berkenaan dengan duit ni tadi. Duit bukan segalanya, tapi segalanya perlukan duit. Kemudian yang kedua, dengan adanya duit, kita boleh berzakat. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kata, Ustaz, kan nak buat apa kita bayar zakat Ustaz? Penat-penat kita cari duit 2.5%. Bukannya banyak sangat pun ya. RM100, RM2, 5 kupang aja. Kalau ada 10,000, 200 setengah. Kalau ada 1 juta, 2,500. Betul ke? Saya pun tak apa nak betul juga kira. Tapi maknanya bukan banyak. 2.5% je, kongsi. Kenapa nak kedekut? Siapa yang tak nak bagi dia punya harta, sedangkan yang bagi rezeki itu Allah. Allah suruh bagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada apa yang kami rezekikan, sedekahkan. Dan sebenarnya Allah nak test saja, Allah nak uji saja. Tapi dengan bersedekah itu nanti Allah akan ganti 10 kali ganda paling minimum kata Nabi. Dan Allah boleh beri sehingga 700 kali ganda. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un alim." Perumpamaan orang yang bersedekah seperti mana sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji buah. Tuan-tuan tahu tak apakah sebenarnya sistem yang Allah buat dalam bab sedekah ini? Inilah namanya multi-level marketing sedekah. 1, keluar 7, bercabang 7. Daripada 7, dia akan bercabang menjadi 100. Apa yang Cikgu Gaby tangkap gambar tu? Dia ambil gambar saya ni. Ini sangat mencurigakan. Okey, tengok tu. Allah punya sistem multi-level. Kita ingat kita yang buat multi-level ni, tapi sebenarnya yang buat sistem MLM ni ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berzakat itu wajib. Jadi saya ingin berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan, bila dah banyak duit besok, ingat
duit yang ada dalam simpanan itu mesti dizakatkan kalau kita nak lebih berkat lagi perniagaan kita. Ya, zakat itu berasal daripada perkataan zakah, artinya menyuci, membersihkan, menyucikan harta kita. Ya, dalam harta yang kita dapat tu kadang-kadang ada juga yang syubhah ataupun ada yang diragukan ataupun ada juga yang kotor sikit-sikit. Jadi itulah cara kita nak menyucikan harta kita. Kemudian selain daripada zakat yang wajib itu, ada yang sunat, iaitu sedekah. Sedekah. Jangan kita jadi orang yang kedekut tek hidung masin. Ya, pasal apa orang cakap kedekut tek hidung masin? Ya, mesti orang yang cakap tu dia pernah rasa tek hidung orang yang kedekut tu, sebab tu dia tahu rasanya masin. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kedekut. Sebab apa? Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka sekalipun bersedekah hanya sebelah tamar sahaja. Jadi kalau kita pergi jumpa kawan-kawan kita tuan-tuan yang sama-sama buat bisnes dengan kita ni, kan, kita sedekahlah, kan, kita belanja. Kita belanja dia kalau masa boleh makan-makan nanti, kan, bila dia datang rumah kita, kan Nabi kata hendaklah kamu jamu makan kepada tetamu kamu apa yang terbaik, makanan yang terbaik yang ada di rumah kamu. Kita raikan dia sekali-sekala, kita pergi belanja dia makan. Macam contoh Cikgu KB, kan, saya ni kan downline dia, jadi faham-fahamlah cikgu maksud saya tu, sekali-sekala belanjalah saya makan. Jadi bukan pasal itulah tuan-tuan. Sebenarnya dengan memberi makan itu, kata Nabi apa dia? At'imut ta'am, ya, memberi makan, jamu orang makan. Nabi sebut ada 4 perkara, jika kamu buat, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Yang pertama Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam. Bila jumpa sahaja kawan-kawan kita yang Muslim, jangan lupa beri salam. Kemudian yang kedua, Nabi kata wasilul arham, hubungkan silaturahim. Yang ketiga Nabi kata at'imut ta'am, jamulah orang makan, belanja orang makan, ya, sediakan makanan. Dan yang keempat Nabi kata apa dia? As-salatu bil-lail wan nasu niyam, solatlah pada waktu malam ketika manusia tidur. Siapa-siapa yang nak berjaya, dia kena buat benda yang Allah suka, barulah Allah akan beri apa yang dia suka. Selama hari ni kita buat benda yang kita suka sahaja, tetapi kita tak buat benda yang Allah suka. Jadi kalau Allah suka kita bangun malam, Allah suka kita berdoa, Allah suka kita solat pada awal waktu, Allah suka kita baca Al-Quran, Allah suka kita bersedekah, ya, Allah suka kita ni berjemaah. Jadi kita buat apa yang Allah suka, barulah Allah akan beri apa yang kita suka. Okey, setakat ini boleh sambung lagi ke? Ataupun ada commercial break? Mana nak tahu kot ada promo produk ke apa ke di tengah-tengah ni? Boleh sambung. Tak ada? Boleh sambung je Ustaz. Boleh sambung? Tak ada iklan ya? Tak ada iklan. Ingatkan ada iklan. Biasanya iklan tu kalau dia lalu dia akan menguntungkan. Tapi yang ni dia tak payah iklan ya. Baiklah, saya sambung sikit lagi ya. Okey, boleh sambung? Boleh. Okey, ada yang sebut carry on Ustaz. Carry on tu apa maknanya? Okey, baik. Seterusnya, dengan adanya duit, bukan dengan adanya duit, dengan tak adanya duit. Tadi dengan adanya duit kita boleh berzakat, boleh bersedekah. Tapi kalau tak ada duit, bahaya. Sehingga kan kata Nabi, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampirlah orang yang fakir itu kepada kekufuran. Rupanya kalau kita jadi orang yang tak ada apa ni, sampai ke tahap jadi fakir, kita berada dalam zon yang bahaya. Takut-takut kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapalah Allah ni buat aku macam ni? Ya, kenapalah nasib aku ditakdirkan macam ni? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah dia mengubah nasibnya sendiri. Kita kena berusahalah.
Kita kena cari jalan, kita kena minta doa dengan Allah supaya bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Ya, rezeki ni tuan-tuan ni kata ulama dia ada dua. Satu rezeki yang datang walaupun kita tak cari, tapi ada rezeki yang kita kena cari. Ya, nak ceritanya Allah ni dia Tuhan yang maha memberi rezeki. Kalau kita tak cari pun dia datang. Kan pernah kita dengar satu cerita, orang tu cuba nak buktikan betul ke Allah ni pemberi rezeki. Dia lari masuk dalam hutan. Kemudian dia naik atas bukit, dia nyorok dalam gua. Dia kata betul ke Allah bagi rezeki, aku nak tengok. Aku tak pergi cari pun. Kan nak jadi ceritanya tuan-tuan ni ada pengembara. Kan rupanya pendek ceritanya lah, pengembara tu pun naik atas bukit tu juga, pergi masuk dalam gua tu juga, ada orang. Kan? Lepas tu pengembara tu kata, Pak, siapalah dia ni, betapa dah berhari-hari tak makan, kenapa nak jadi dia ni? Kan? Suruh makanan depan dia buat bodoh, buat nohen aja. Les si pengembara ni tadi dia sombat masuk dalam mulut. Lepas tu dia pun terjaga. Dia kata betul lah, Allah yang memberi rezeki. Betul walaupun aku tak cari. Tapi ada satu lagi jenis rezeki ni yang kita kena cari. Ya, kena usaha, kita kenalah cari. Kalau kita orang kata buat tengin je, buat bodoh, buat aja, buat tak reti aja, bila nak datangnya rezeki? Manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Kalau betul lah tuan-tuan dan puan nak berjaya dalam forever living, tuan-tuan kena bersungguh-sungguh. Manjadda wajad. Siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Siapa buat lebih kurang, buat alih-balih aja, dia dapat juga. Dapat banyak itu je lah. Kalau nak banyak, kenalah bersungguh-sungguh. Allah akan bagi berdasarkan usaha kita, ikhtiar kita. Namun begitu, jangan kita melupakan yang saya ceritakan sebelum ni, sebab ada lagi satu kategori. Kata ulama tadi, rezeki yang tidak dicari, rezeki yang dicari, dan ada satu lagi rezeki namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka rezeki tu. Kan? Tiba-tiba, banyaknya bonus. Mana datangnya bonus ni? Rupa-rupanya tak tahu. Entah lain belah mana. Kaki kita yang belah mana ni kita dapat pejuang. Yang kita dapat itu ialah leaders. Kita tak tahu. Kita yang penting usaha saja. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah akan memberinya jalan keluar daripada sebarang kesulitan dan masalah hidupnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan memberinya rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tapi syaratnya mestilah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, Ustaz, saya ni tak handsome. Saya ni taklah comel sangat. Saya taklah lawa. Adakah Allah pandang saya? Jangan risau. Siapa yang dengar dalam ini, siapa yang tengah dengar ceramah saya pada ketika ini, siapa yang rasa dia tak handsome, bagi satu. Siapa yang rasa dia tak comel, bagi satu. Nampaknya tak ada. Saya harap pun janganlah tulis. Kan, tak ada yang kata saya tak handsome. Saya semua boleh dikatakan perasan handsome, perasan cantik, perasan comel. Dan sebenarnya tak salah pun kalau kita perasan cantik, perasan handsome. Kenapa? Sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menjadikan kamu sebaik-baik kejadian. Dalam banyak-banyak makhluk, kita lah yang paling handsome. Nak tahu kita handsome ke tak handsome, tuan-tuan dan puan pergi dekat belakang rumah, tangkap itik seekor. Lepas tu cepit celah ketiak, bawa pergi depan cermin. Wahai cermin ajaib, antara saya dengan itik, mana yang lebih handsome? Cermin pun jawab, hang handsome. Itu namanya perasan. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kita ni memang handsome lah, ceritanya sebaik-baik kejadian. Cuma Allah tidak memandang rupa paras kita. Allah tak pandang pun rupa paras kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang rupa paras. Walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah pandang pada hati kamu dan amalan kamu. Maka sebab itulah tuan-tuan ni, dalam apa kerja buat kita,
walaupun kita sedang berniaga pada ketika ini, pastikan hati kita hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang sejahtera, hati yang tidak berpenyakit. Cerita pasal hati ni pun panjang juga tuan-tuan ni. Kata ulama ada 3, hati yang mati, hati yang sehat, hati yang sakit. Yang kita nak ialah hati yang sehat. Kita tak nak hati yang mati, kita tak nak hati yang sakit ataupun sakit hati. Dalam berniaga ni kita tak boleh nak dengki. Tapi Nabi kata boleh dengki kepada 2. Yang pertama, dengki kepada orang kaya yang suka bersedekah. Nanti mana nak tahu, kita tengok kawan-kawan kita ni semua dah jadi jutawan. Kemudian kita tengok dia pemurah pula. Dah lah jutawan. Kan? Dermawan pula. Jutawan, dermawan. Ada pula kawan kita tu jutawan. Tak ketahuan pula. Yang itu jangan dengki, lantakkan dia. Tapi kalau ada di kalangan kita yang jutawan dan dermawan, Nabi suruh kita dengki supaya kita pun boleh mengikuti jejak langkah seperti dia. Macam Cikgu KB ni, saya tak ada contoh lain pasal saya kenal dia seorang aja dalam ni. Dia ni orang yang boleh dikatakan dermawan jugalah. Sebab baru tadi saya cerita kebaikan dia sikit lah kan. Dia derma bagi sumbangan ikan kepada orang susah. Saya sekarang ni jual ikan tuan-tuan, sambil-sambil je yang betul-betulnya forever living. Kan? Sambil-sambil jual ikan tu, saya buka lah siapa yang nak memberikan sumbangan kepada orang susah. Cikgu KB pun bagi sumbangan. Tak sangka bila dah jadi jutawan ni, jadi dermawan. Itulah yang terbaik. Baiklah, kita sambung lagi sikit. Okey, yang ini penting tuan-tuan dan puan. Siapa dengar sekerat lepas tu dia left ataupun dia keluar daripada program kita pada malam ini, memang rugi. Yang saya cerita separuh tadi tu, itu baru mukadimah aja. Itu baru main-main aja. Ini baru poin yang penting. Okey, jangan ke mana-mana. Bagi saya 1. Boleh bagi saya 1? Okey, terbaik. Alhamdulillah, kita sambung sikit je lagi. Okey, kenapa yang kita nak kena berniaga? Sebab nak jadi jutawan di dunia, jutawan di akhirat ni, dia kena berniaga. Kena berniaga. Kalau kita kerja makan gaji, bukanlah saya nak kata orang yang bekerja makan gaji dekat sini, apalah kerja makan gaji, tak adalah saya kutuk pula. Berhentilah kerja makan gaji tu, kita berniagalah. Tak. Sebab bekerja makan gaji juga adalah sunnah. Jangan siapa kat sini kata berniaga je sunnah Nabi. Sebenarnya makan gaji pun sunnah juga. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal baginda pun makan gaji juga, mengambil upah memelihara kambing. Siapa kat sini tak tahu cerita Nabi bela kambing? Kan kita ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang bela kambing. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan tahu tak? Semua nabi-nabi, kata Nabi Muhammad, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak diutuskan seorang nabi pun melainkan kesemuanya bela kambing. Tuan-tuan dan puan, siapa nak berjaya dalam perniagaan, ceterai bela kambing. Kita akan berjaya macam Nabi berjaya. Nabi berjaya dalam perniagaan sehingga bergelar jutawan. Yang itu yang orang tak biasa cerita. Tapi sebenarnya Nabi kita seorang jutawan, hartawan, dermawan. Yang itu kalau ada masa, insya-Allah saya akan kupas. Kalau tak ada, kita sambung episod yang kedua nanti. Tapi ceritanya kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi bela kambing? Rupanya daripada hikmat pengembalaan kambing itulah menjadikan Nabi orang yang berjaya dalam perniagaan. Sebab dia membawa prinsip-prinsip ataupun kita kata pengalaman-pengalaman sewaktu memelihara kambing. Memelihara kambing dibawanya ke dalam bidang perniagaan. Ustaz ni tak baik tahu, kita bukannya meniaga dengan kambing, kita meniaga dengan orang. Siapa yang boleh menjaga kambing, mengembala kambing, memelihara kambing, insya-Allah dia akan mudah berurusan dengan orang. Pasal apa? Kata ulama, hikmahnya ialah kambing ialah binatang yang degil. Walaupun dia jinak tapi dia degil. Kalau kita boleh sabar dengan kambing,
maka tak ada masalah kita nak sabar dengan orang. Bila kita jumpa orang ni tuan-tuan, macam-macam ragam kita nak berhadapan dengan mereka ni, ya Allah, serba mak nenek dia punya ragam dia, jadi kita kena sabar. Tapi Ustaz macam mana pula nak bela kambing? Tak ada pula tempat nak bela kambing ni Ustaz. Saya duduk di rumah taman aja, tang mana pula nak bela kambing, nanti kena marah pula dengan jiran-jiran. Tak apalah. Kalau kita boleh, kalau kita tak mampu, tak ada kesesuaian untuk bela kambing, kita mengikuti kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu cerita waktu Nabi sebelum bela kambing. Kemudian ketika umur Nabi 12 tahun, Nabi sudah mula terlibat dalam perniagaan. Seawal usia 12 tahun, Nabi dah terlibat dalam perniagaan. Sebab itu kalau kita ada anak, anak-anak kita ni, kita libatkan sama dalam perniagaan kita. Daripada situ dia akan belajar. Contohnya kalau adalah orang datang nak beli produk dengan kita, biar anak kita tu yang kira. Kita kabur harganya RM80. Kan, apa harga madu tu? Kan, RM86 ke apa ke? Harganya sekian. Jadi kalau orang tu ahli, contohnya dia dapat diskaun lagi. Jadi tinggal RM70 ke apa ke, kita suruh anak kita yang kira. Orang tu bagi RM100. Berapa dia punya bakinya apa semua, kita suruh anak kita yang kira duit tu. Daripada situlah kita mengajarkan anak kita tentang ilmu hisab, ilmu kira-kira, matematik dan kejujuran dalam perniagaan. Nabi terlibat daripada usia baginda 12 tahun, ikut-ikut pakcik dia. Kemudian meningkat sedikit apabila Nabi sudah remaja. Nabi bekerja dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, seorang hartawan, jutawan, jelitawan di Mekah pada ketika itu. Kemudian Nabi dinaikkan pangkat menjadi pengurus dan akhirnya menjadi suami kepada jutawan, hartawan dan jelitawan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya jadi suami, dan dikatakan oleh para ulama Nabi terlibat dalam perniagaan ni sehinggalah umur baginda 35 tahun. Siapa boleh kira dengan cepat? 35 tolak 12. Okey, berapa? 35 tolak 12. 35 tahun tolak 12 tahun, 23 tahun. Aneng-neng. Aneng-neng nombor 1. Cik Rohaya 23 tahun. Okey. Jawapannya betul. Siapa masih ingat angka 23 tahun? Siapa masih ingat dengan angka 23 tahun? Ada tak siapa-siapa dekat sini umur 23 tahun? Masih muda, bergetah terang tang-tang lagi kan? Umur 23. Tiba-tiba ada satu pula tu, apa pasal? Okey, kenapa 23? Azwan Hamid dia kata umur dia 23. Kenalah pula. 23 saya duduk TU. Okey. Kan, umur 23 tahun sebenarnya adalah sama dengan umur ataupun usia dakwah baginda. Masih ingat tak sirah Nabi? Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia baginda 40 tahun. Dan Nabi wafat pada usia baginda 63 tahun. 63 tahun tolak 40 tahun bersamaan 23 tahun. 23 tahun Nabi berdakwah, 23 tahun juga Nabi terlibat dalam perniagaan. Jadi apa perkaitannya di sini? Kata ulama, tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu itu secara kebetulan. Likulli syai'in sababa. Bagi setiap sesuatu mesti ada sebab, mesti ada hikmah. Jadi ulama mengatakan usia 23 tahun Nabi berdakwah, usia 23 tahun juga Nabi berniaga. Sebenarnya apabila digabungkan, apa jadi? Bila digabungkan ke babur meletup, sebenarnya berniaga juga adalah dakwah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau kita terlibat dalam perniagaan, kita juga sebenarnya adalah seorang pendakwah. Pendakwah tu tak semestinya jadi ustaz, jadi penceramah. Kita jadi siapa-siapa pun boleh jadi pendakwah. Ada satu ungkapan kata-kata ulama, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia adalah pendakwah. Jadi kalau siapa-siapa di sini sebagai seorang muslim, kita semua adalah pendakwah. Dan pendakwah itu bukan hanya berdakwah menggunakan kata-kata sahaja,
Ya, dakwah ini bukan semata-mata bil lisan, dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan ceramah. Ada satu lagi kaedah dakwah dipanggil dakwah bil hal. Ya, kata ulama lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Ya, dakwah dengan perbuatan itu lebih memberi kesan daripada dakwah dengan perkataan. Tapi kalau boleh digabungkan dua-dua sekali, lagi mantap. Ya, seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda cakap itu jugalah yang baginda buat. Kita tak nak apa yang kita cakap tu kita tak buat. Maka sebab itulah kita dalam forever living ni, apa yang kita cakap kita pun kena buat juga. Ya, al-ilmu bila amal kasyajar bila thaman. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Okey. Itu cerita Nabi kita berniaga tadi kan. Kenapa nak berniaga? Sebab nak jadi jutawan tadi kena berniaga. Ya, sebab berniaga 9. Ada soalan ke ni? Tapi tak apalah, kejap lagi baru kita tengok soalannya. Sebab apa? Sebab Nabi kata 9/10 daripada rezeki datang daripada perniagaan. 9/10 maknanya 1/10 saja bekerja, makan gaji, bekerja dengan orang, tapi 9/10 daripada perniagaan. Ada orang kata, Ustaz, saya dua-dua saya sapu, Ustaz. Saya sekarang ni tengah makan gaji, jadi cikgu. Dalam masa yang sama saya juga berniaga. Itu dah tamak namanya. 10/10. Orang tamak selalu rugi. Itu pepatah Melayu. Tapi dalam berniaga, tamak itu akan menguntungkan. Dia nak sapu semua sekali. Makan gaji pun dia, berniaga pun dia. Cuma kepada orang yang makan gaji, janganlah sampai terabai kerja hakiki kita. Yang penting kita pandai membahagikan masa. Cuma nak ceritanya dekat sini, Nabi kata kalau nak kaya, nak hidup mewah, ya, tak ada jalan lain melainkan dengan berniaga. Bila kita kaya, bila kita berniaga, barulah boleh duit banyak. Kalau nak duit banyak, kena berniaga. Kalau makan gaji, duitnya cukup-cukup makan. Ya, lepas orang kata bila hujung bulan tu muka pun dah macam tak tahulah nak kata apa kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, ya, dengan berniaga tak semestinya juga kita memilih untuk hidup mewah. Ada orang dia dah kaya tapi dia tak nak hidup mewah. Dia lebih suka hidup bersederhana. Siapakah orang tersebut? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ni kaya, jutawan, tetapi baginda memilih untuk hidup bersederhana. Tapi kalau kita nak pilih hidup untuk bermewah, tidak salah. Cuma yang salahnya jika kita melupakan akhirat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, ulun beramal untuk akhirat, tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Maknanya kita kejar akhirat itu keutamaan kita. Tapi nasib kita di dunia ni tak salah kalau kita nak memiliki kenderaan yang mewah. Tak salah kalau kita nak memiliki rumah yang selesa. Tak salah kalau kita nak memiliki suami yang tampan, yang handsome, yang kacau. Tak salah kalau kita nak memiliki isteri yang cantik. Itu semua tidak salah. Kan Nabi kata tanda kebahagiaan seseorang apabila dia memiliki 4. Yang pertama, maskanus soleh. Rumah yang selesa, rumah yang baik. Kemudian yang kedua Nabi kata markabus soleh, kenderaan yang baik. Ya, kemudian yang ketiga Nabi kata jarus soleh, jiran yang baik. Dan yang keempat Nabi kata al-mar'atus solehah ataupun al-zawjus soleh, suami yang baik ataupun isteri yang baik. Siapa dapat 4 ni, rumah yang selesa, kenderaan yang baik, jiran yang baik, suami yang baik, isteri yang baik, itulah kebahagiaan. Nabi kata itu tanda kebahagiaan. Kita dah dapat bonus banyak, duit yang banyak ni, buatlah rumah yang selesa. Kan? Tak salah. Kemudian dengan adanya keselesaan di dalam rumah kita itu, kita dapat melakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik lagi. Bila adik-adik datang, jiran tetangga datang, kita pun jamu makan. Boleh lama sangat. Dia kena Okey.
Jadi saya pun dah ada macam signal lah tu. Mungkin kita kata lagi 5 minit ke 10 minit macam itulah kita dah boleh tamatkan kita punya sesi ceramah pada malam ini. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Pagi. Walaupun dah malam ni pagi juga. Saya nak tukarlah malam. Okey, malam ni pun ada juga keberkatannya. Tadi kan disebutkan orang yang beribadah pada waktu malam dikala orang lain sedang tidur. Jadi habis aja sesi kita punya sesi pada malam ini. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tidur kemudian kita berjaga, jangan lupa untuk solat tahajud. Okey, sikit lagi. Sunnah Nabi, rezeki. Ada 2 poin je lagi. Yang kedua akhir. Bila sebut tentang MLM ni, rupanya Allah yang buat sistem multi level ni. Kan? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang share, barang siapa yang berkongsi, barang siapa yang mengajak, yang menunjukkan satu contoh yang baik, dia dapat pahala. Dan orang-orang yang mengikutinya akan dapat pahala. Dia pun akan dapat pahalanya sampailah hari kiamat. Masya Allah. Rupanya kalau kita ajak, kita tunjukkan, kita kongsikan satu yang baik kepada orang, maka kita dapat pahala. Kemudian orang tu amal apa yang kita ceritakan, apa yang kita kongsikan, maka apa amalan yang dia buat kita pun akan dapat. Dan sampai hari kiamat. Allah tak kata sampai generasi yang ke-10, lain yang ke-10 je dapat 10%, 5%, tak ada. Allah kata sampai hari kiamat kita akan dapat pahalanya. Tengok betapa hebatnya sistem multi level Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga, Nabi juga memberi amaran, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Tadi itu siapa yang kongsi benda yang baik. Yang ini siapa yang kongsi benda yang tak baik, sayyi'atan, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Baginya dosa dan orang-orang yang mengikutinya pun dia akan dapat sahamnya sama. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan, inilah fitnah akhir zaman. Kalau kita tidak menggunakan teknologi yang ada ini pada jalan yang betul, kita gunakan untuk memfitnah orang, mengata orang, mengecam orang. Dia panggil apa sekarang ni? Jabatan netizen. Dia pantang ada satu isu aja, dia mula nak komen. Dia suka sangat nak komen, sedangkan dia tidak mengetahui asal usul, fakta sebenar isu tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berpesan, kalau datang sesuatu berita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang ada satu orang, in ja'akum fasiqun, orang yang tak baik membawa berita kepada kamu, hendaklah kamu cek, hendaklah kamu siasat, hendaklah kamu tabayyun terlebih dahulu cerita tersebut. Jangan terus-terus kamu sebarkan. Sedangkan kamu kenal dia orang yang fasik, orang yang tak baik. Kita kutuk dia orang jahat, tapi bila dia bercerita kita boleh terima pula dan kita sebarkan pula. Masya Allah, jangan buat kerja-kerja macam tu tuan-tuan. Jadi kita gantikan Zoom, Google Meet, StreamYard, Skype, apa saja teknologi yang ada pada ketika ini untuk jalan kebaikan. Apakah jalan kebaikan itu? Macam program yang kita buat pada malam ini. Kita adakan sesi ceramah, tazkirah, kuliah, kemudian perkongsian ilmu tentang bisnes. Itu juga sesuatu yang dikatakan baik. Jangan dalam ni kita cerita mengumpat orang, fitnah orang dan sebagainya. Baik, apa lagi tentang MLM? Modal kecil, untungnya besar. Ya Allah, itu sebabnya kita disuruh join bisnes yang MLM ni. Sebab kalau kita buat bisnes yang lain, modelnya tu besar. Walaupun nak berniaga burger sekalipun, nak beli stol apa semua bahan-bahan tu besar. Modelnya tu 3-4 ribu kena ada. Yang ini modelnya kecil tapi kita boleh menjana income yang besar. Kemudian apa lagi? Berniaga secara berjemaah. Kita berniaga ni secara beramai-ramai. Pakat bergabung tenaga. Kan masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kelebihan kita menampung kekurangan rakan niaga kita, dan kekurangan rakan niaga kita tampung dengan kelebihan kita. Begitulah hebatnya berniaga secara berjemaah. Bersatu kita teguh, bercerai kita sambung.
Bersatu kita tegur, bercerai kita ada yang sebut bercerai kita kahwin lagi. Ya, bersatu tegur, bercerai kita roboh. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan, yang terakhir sekali. Yang ini kan mungkin tuan-tuan dan puan tak pernah dengar. Kotlah perasan saya. Sebab saya pun orang kata baru-baru nak panih balik ni dalam Forever Living ni. Baru-baru nak panih balik. Mungkin tuan-tuan dan puan dah selalu dengar daripada speaker-speaker yang lain. Tapi perasan saya macam benda ni macam mungkin ada yang tak pernah dengar. Apa dia? Siapa pernah siasat? Ya, siapa pernah semak ataupun pernah cek perkataan forever living? Ya, apa maksud forever living? Cerita. Apa maksud dia? Forever living maksudnya apa dia? Forever living maksudnya tak ada yang tulis pun. Forever living maksudnya forever living, forever dia kata kehidupan abadi, hidup selamanya. Okeylah, betul lah tu. Ya, lebih kurang itulah maksudnya, panjang usia, hidup selamanya, forever, selamanya living, selamanya hidup, terus hidup. Okey, baik. Jadi kalau kita melihat dari satu sudut, kenapa dia kata selamanya hidup? Kan? Siapa yang dia maksudkan? Apakah yang dia maksudkan selamanya hidup? Mana ada makhluk dalam dunia ni yang hidup selama-lamanya ataupun selamanya hidup? Tidak ada. Melainkan hanya satu saja, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang hayyun la yamut, sentiasa hidup dan tidak mati. Adapun alam selain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tidak kekal. Semuanya akan fana, akan binasa. Itu kalau kita lihat daripada satu sudut, ya, forever living, selamanya hidup. Mana ada orang yang selamanya hidup? Okey, tapi kalau kita melihat daripada sudut yang lain, ya, terus hidup, kekal hidup, selamanya hidup. Kita boleh melihat dari sudut pandang ini. Ada satu ungkapan kata-kata ulama, ya, kata-kata hikmah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Okey, dengar sekali lagi, Siapa yang boleh tulis Arab pun tak apa. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sekali lagi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah, i'mal li dunyaka, untuk urusan dunia kamu. Ka'annaka ta'ishu abadan, seperti mana kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhirat kamu. Ka'annaka tamutu ghadan, seperti mana kamu akan mati pada esok hari. Okey, apa maksudnya? Yang pertama, ya, bekerjalah, beramallah untuk urusan dunia ini seperti mana kamu akan hidup selamanya. Maknanya jangan fikirlah, katalah besok nak kiamat sekalipun, hari ini kita tetap kena menaja juga. Hari ini kita tetap kena kerja juga. Hari ini kita tetap kena meniaga juga. Apa jadi pun, kan Nabi pesan, sekiranya kamu tahu besok hari kiamat, di tangan kamu ada biji benih, terus tanamkan juga biji benih tersebut. Maknanya jangan kita fikirkan yang besok punya cerita ni yang akan menyebabkan kita jadi tergendala kita punya program kita, usaha kita, perancangan kita. Kita kena terus, sebab kita anggap aku akan hidup selamanya. Aku kena bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh. Macam tadi saya sebutkan, manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Dan dalam hadis Nabi kata Allah suka kepada orang yang ayyuqina, melakukan sesuatu itu dengan tekun, fokus. Allah suka orang yang macam tu. Kemudian yang kedua disebutkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramal untuk akhirat seperti mana kamu akan mati pada esok hari. Bila kita solat, bila kita baca Al-Quran, bila kita bersedekah, kita kena anggap mungkin inilah yang terakhir aku lakukan. Jadi bila kita anggap yang terakhir, kita akan buat perkara itu dengan bersungguh-sungguh. Kita akan buat dengan ikhlas.
ya, kita takkan buat benda itu dengan lebih kurang. Pasal kita anggap mungkin inilah solat aku yang terakhir. Aku akan buat betul-betul. Tak ada buat main-main. Ya. Okey, itulah poin saya yang terakhir. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya. Tadi kata yang terakhir, ada pula untuk akhirnya. Ini akhir lagi. Saya ingat lagi waktu saya jadi pengacara ceria iStar dulu. Program tu dah final. Tiba-tiba diumumkan kita ada lagi satu final. Akhir lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pun yang kita nak lakukan, pastikan ya, kita nak berniaga ke, kita nak buat apa pun, amal itu menjadi satu ibadah kepada kita. Kerana dengan amal yang menjadi ibadah itulah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menghasilkan menjana pahala yang berlipat kali ganda. Apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu amal yang dikategorikan sebagai ibadah? Syaratnya hanya dua sahaja. Kita dalam bisnes, dalam kita melakukan kerja-kerja seharian kita, buat kerja rumah sekalipun, benda yang remeh-temeh aja, memasak, basuh kain, ya, kita buat apa-apalah dengan anak kita, dengan pasangan kita, ya, bersosial dengan keluarga kita. Syarat nak jadikan sesuatu itu ibadah dua sahaja. Yang pertama, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita berniaga? Kenapa kita bekerja? Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah kita lakukan mengikut syariat, iaitu mengikut seperti mana yang telah diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan buat benda yang menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kena jadi orang yang sadiqul amin, peniaga yang amanah. Kerana Nabi kata, peniaga yang amanah akan bersama dengan rombongan Nabi masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan jangan ingat kita sebagai peniaga ni tak ada peluang untuk masuk syurga dengan Nabi. Nabi menyebutkan di dalam hadis baginda, peniaga yang amanah akan masuk syurga bersama dengan rombongan Nabi. Rombongan aku, kata Nabi. Masya Allah. Tak seronok ke? Kita dah lah menjadi usahawan yang jutawan. Kan? Bukan yang tak ketahuan, dermawan pula, kemudian masuk syurga bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu saja. Saya minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap saya sepanjang saya berceloteh, berbicara, menyampaikan tazkirah pada malam ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya doakan supaya anda semua berjaya. Dan satu lagi pesanan saya, tuan-tuan, jangan lupa doakan kawan-kawan kita berjaya. Berjaya dalam bisnes, berjaya dalam pekerjaan, berjaya dalam hidupnya. Kerana Nabi juga bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya dikala saudaranya tidak tahu dia mendoakannya, maka para malaikat akan mendoakan orang yang mendoakan tadi, supaya doa itu patah balik kepada dirinya, walaupun dia tak doa pun untuk diri dia. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah saya yang berjaya, kawan-kawan saya biar melingkup tak apa. Sebenarnya tak perlu. Kita doakan saja kepada kawan-kawan kita, secara automatically, ya, Allah juga, para malaikat mendoakan, ya, kejayaan, kekayaan untuk diri kita. Sehingga bertemu, jumpa anda di puncak kejayaan. Go, 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 millionaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kan, go, 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 millionaire. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Cukup ke ni? Cukup ke? Kalau cukup, tulis cukup. Kalau tak cukup, bagi saya satu. Cukup ke? Tak cukup, tulis satu. Tak cukup, nak lagi. Jom, Ustaz tengok Ustaz, banyaknya satu ni Ustaz. Nak lagi Ustaz. Okey. Alright. Okey. Ustaz, boleh ke kita buka kepada soalan? Ada permintaan ke? Kalau kita nak buka pada dua soalan lah, kot ada kawan-kawan kita yang dalam Zoom kita ni kan, nak tanya soalan dengan Ustaz.
Kalau bolehlah kita minta feedback sekali. Boleh Ustaz? Okey, cuba kalau ada permintaan. Dah ada dah raise hand seorang. Siapa lagi? Kita nak 2 orang. Kita nak 2 orang je. Boleh buka, boleh raise hand Okey. Saya nampak yang raise hand ni Vivo ni, tak ada nama. Vivo 1906 ni. Boleh buka mic, tanya soalan atau bagi sedikit feedback lah kepada speaker penceramah kita malam ni. KB ada soalan dekat chat room. Ya, mana Ustaz boleh bagi penjelasan tentang istidraj. Ustaz, silakan. Daripada Pak Suhaimi kita. Terima kasih Pak Su yang bertanya soalan tentang istidraj. Istidraj ni kita tengok orang tu dia macam berjaya lah dalam hidupnya. Dia ada kereta yang mewah, kemudian dia ada rumah yang mewah, serba-serbinya lah. Kalau kita tengok dia ni dah lah kaya, raya, hantu raya. Kan? Semua-muanya lah kita tengok tu kita rasa cemburu dengan dia. Kan? Sedangkan kita tengok dia ni bukanlah orang yang menjaga solat sangat. Kan? Nak kata kuat sedekah pun tidak lagi. Kedekut pula tu. Kedekut tak hidung masin pula lagi. Tapi macam mana Allah boleh bagi kepada dia kekayaan yang macam tu? Kan? Itulah dinamakan istidraj. Dia jauh daripada Allah. Dia tidak mendirikan solat. Dia jauh lah. Segala ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia tak lakukan, tapi dia hidup mewah. Kan? Seolah-olah nampak macam dia berjaya, tetapi sebenarnya tak. Itulah satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia dan kepada kita. Kepada kita pun sama. Kita tengok benda tu, kita kata kalau macam tu aku pun nak jadi macam dia lah juga. Tak payah semayang pun hidup selesa juga. Tapi sebenarnya hakikatnya tuan-tuan dan puan, hatinya tidak tenang. Kita biasa mendengar ungkapan money can buy a medicine, not a health. Duit boleh beli ubat tetapi tidak boleh membeli kesihatan. Betapa ramai orang yang kaya tetapi sakit. Kan? Kemudian money can buy a bed but not a sleep. Duit boleh beli katil yang selesa, yang empuk, tetapi tidak boleh membeli nyenyaknya tidur. Money can buy a house but not a home. Duit boleh beli rumah tetapi tidak boleh membeli kediaman. Itulah hakikatnya orang yang istidraj. Alhamdulillah. Pak Su, adakah menepati jawapan? Okey. So ada lagi tak satu? Terima kasih Ustaz. Jawapan yang sangat padu. Istidraj tu. Okey, ada lagi tak? Seorang lagi soalan. Kita open. Ada ke? Sama. Terima kasih Pak Su. Tadi ada yang soalan ke atas tu saya tak nampak dah ni. Dia nak kena scroll balik. Tak ada? Okey. So, KB. Ya. Abang nak tanya soalan. Boleh. Silakan bang. Actually, bukan soalan lah. Cuma mungkin tadi Abang Syarul tertinggal. Ustaz cakap ada 2 perkara yang boleh kita dengki. Satu, kita dengki dekat sahabat kita yang kaya raya, berjaya dan dermawan untuk kita follow. Yang kedua tu Ustaz, Abang Syarul tertinggal lah Ustaz. Ataupun sebenarnya saya yang tertinggal. Terima kasih Ustaz. Maaf. Okey, Nabi sebut dalam hadisnya yang pertama orang kaya yang suka bersedekah dan yang kedua orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang mahir tentang Al-Quran, kemudian dia mengajarkan pula Al-Quran, jadi kita dengki kepada dia. Kan? Kita pun kalau boleh nak juga pandai membaca Al-Quran seperti dia, dan kalau dah pandai kita pun nak mengajarkan Al-Quran kepada paling tidak anak-anak kita sendiri. Kerana kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan dia. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kesibukan kita pastikan dalam sehari jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran. Kita asyik sibuk dengan membaca WhatsApp saja, membaca Facebook saja, membaca Twitter, Instagram, tetapi kita terlupa membaca Al-Quran. Sedangkan Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat
pertolongan kepada orang yang membacanya. Okey, terima kasih bang. Okey. Terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Okey, sebelum saya tutup, saya nak jemput ya Ustaz Saya nak jemput mentor saya, PCM Cikgu Ayu, untuk memberikan sedikit kata-kata kepada kita semua malam ni. Silakan PCM Cikgu Ayu. Buka mic Kak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Yop kerana sudi meluangkan masa selama 1 jam bersama dengan family Aloe Vera kita Forever Living. Untuk pengetahuan Ustaz, saya dengan Cikgu KB ni dulu rakan sejawat sebenarnya. Saya Cikgu Ayu daripada Kuantan, Pahang. Dulu Cikgu KB ni dulu sama-sama mengajar lah di sekolah di Kuantan. Jadi tadi tak ada bagi tahulah yang Cikgu KB dah buat demo semua kan. Itu pun kerja saya lah dulu. Saya pergi buat demo kat dia. Dia pergi buat demo kat dia. Sekarang ni dia pergi buat demo kat Ustaz pula. Okey, jadi selamat datanglah Ustaz ke dalam family besar kami, AS Team. Alhamdulillah, rasa syukur sangat sebab Ustaz menjadi sebahagian daripada keluarga Aloe Vera Forever Living. Dan untuk saya difahamkan masa hari Sabtu baru ni kickstart, Ustaz ada berpeluang untuk sertai waktu pagi, untuk sesi pagi. Nampak tak semua? Bagi satu tanda best dekat chat room. Ustaz dalam sibuk-sibuk pun sempat luang masa untuk join kickstart hari Sabtu yang lepas. Nampak? So satu contohlah untuk you all semua. Okey, tapi tak apa Ustaz, saya difahamkan sesi petang Ustaz tak dapat nak join. Sesi petang 2 jam je, saya sampai pukul 2. Sampai pukul 2 sebab saya speaker untuk sesi petang. Sampai pukul 1. Oh iya ke Cikgu Ayu? Patutlah. Tapi tak apa, saya dah minta Cikgu KB untuk add Ustaz ada satu group untuk Ustaz tengok balik yang untuk sesi petang lah kalau ada kesempatan masa. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih sebab banyak yang Ustaz dah kongsi kepada kami malam ni tentang berniaga kaya dunia, kaya akhirat. So rasa macam sangat bertuah lah sebab kami mendapat satu pengisian rohani malam ni daripada Ustaz. Sebab biasanya kita punya slot-slot yang biasa-biasa slot motivation lah selalunya. Tapi malam ni slot yang agak-agak berbeza. Jadi terima kasih juga kepada Cikgu KB yang sudi arrange untuk slot malam ni dan open kepada semua. Dan saya memang suka sangat apa yang Ustaz cakap tadi tu tentang manjada wajada tadi tu. Okey, sebab itu biasanya Ustaz kan memang mostly lah mana-mana leader pun dia akan guna quotes ni. Okey. Tapi pada saya dia bukan sekadar kita sebut dekat mulut je Ustaz kan. Dia memang memberi satu makna yang sangat-sangat besar sebab dekat situ dia ada satu makna kesungguhan. Dekat muti ada kata tu ada satu makna kesungguhan yang sangat-sangat luas dan dekat situ ada satu proses keyakinan untuk kita bekerja keras untuk capai impian sebenarnya. Dia bukannya satu kata just untuk leader kena guna perkataan ni. Tak, sebenarnya itu adalah kita nak bagi tahu pada anak-anak tim siapa yang bersungguh-sungguh tu insya-Allah pasti berjaya, pasti berhasil. Tinggal kita nak usaha saja. Dan saya suka juga pesan kepada anak-anak tim kita buat apa yang kita mampu buat. Selebihnya kita serah pada Allah Taala. Jadi kita tak payah buat kerja Tuhan. Macam tu kan. Jadi kalau kita rasa macam segan nak pergi sharing dengan dia, kita belum sharing lagi kita dah cakap dah. Oh dia ni tak nak kot. Dia ni tak suka MLM kot. Kita dah prejudge dulu dah. So kita tak perlu buat kerja yang kambing. Betul. Okay. Jadinya saya rasa macam malam ni sangat jelas. Tadi pun saya ada baca tadi dekat ruangan komen tadi ada satu FBO kita bagi tahu slot malam ni dia rasa dia lebih memberi keyakinan untuk dia teruskan berniaga dalam forever. Bila dengar 1 jam perkongsian daripada Ustaz ni, okey, dia kata sangat-sangat membantu
dia nampak matlamat yang sangat jelas untuk dia bersungguh-sungguh buat bisnes Forever Living. InsyaAllah. Okay, so untuk makluman Ustaz, Forever Living ni kita dah ada di 170 buah negara dan Forever Living sudah pun berusia lebih daripada 40 tahun di dunia Ustaz. Dan alhamdulillah produk Forever Living juga sudah ada di negara-negara Arab juga sebenarnya. Antaranya di Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, Jordan, Lebanon. So produk-produk Forever dah ada dekat sana dah. Malahan aloe vera gel Forever Living merupakan top number 1 supplement di Jepun. So insyaAllah kita, Cikgu KP mungkin boleh bantu guide Ustaz lepas ni untuk kembangkan lagi dekat Perak Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Dekat Ustaz. Slogan saya nak bagi Ustaz. Yes, no limits, go, 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 millionaires. Itu slogan kita lah ya. Mungkin Ustaz sempat dengar masa kickstart hari tu kan. Okey, dan saya nak minta Ustaz doakan kami semua anak-anak tim, AS team semua, Forever Living, AS team. Okey, semoga mereka semua menjadi insan yang paling bermanfaat untuk orang lain dan menjadi seorang peniaga yang amanah. So saya rasa sampai di sini saja. Saya doakan Ustaz panjang umur, sihat-sihat selalu, ceria selalu. Sebab saya selalu tengok dekat ESO ceria dulu. So ceria selalu. Okey Ustaz, dan terus berceramah untuk menyebarkan kebaikan kepada lebih ramai orang. Okey KB. Okey, terima kasih PCM Cikgu Ayu atas sedikit kata-kata yang boleh menyuntik semangat kita semua dan juga mungkin boleh menjentik hati Ustaz Yub kita juga kan untuk bersama-sama dengan kita sebarkan manfaat. Okey, so saya dengan Ebi, ada request ni, minta Ustaz lafaz sikit Ustaz punya tagline. Tagline Ustaz. Silakan Ustaz. Okey lah ni atas permintaan ni. Tagline. Okey, nyongeng-nyongeng juga, aloe vera jangan lupa. Yes. Nyongeng-nyongeng tu apa ya? Nyongeng-nyongeng tu kalau bahasa Peraknya senyum. Senyum. Seronok. Sebab saya Perak tapi kita orang ni area nak ke utara, jadi macam hati tu tak berapa nak dengar lagi. Okey, nampak semua dah tulis dah sengih, senyum, kan. Jadi kan mereka semua ni sangat happy dapat bersama dengan slot Ustaz malam ni. Alhamdulillah. Misi kita berjaya Ustaz. Alhamdulillah kan. Jadi sebenarnya tak ada misi apa pun. Kita hanya nak buat pengisian slot motivasi rohani untuk kita semua seluruh rangkaian. Kan. Jadi rezeki Allah izinkan hari ni dapatlah kita jemput Ustaz Yub dalam kesibukan dia pun dia boleh nak luangkan masa dengan kita. So siapa-siapa yang tak join malam ni sangat-sangat rugi tau. Sangat-sangat rugi. Boleh jemput Ustaz lain kali tak puas. InsyaAllah. Nanti kita boleh jemput juga. Sengih-sengih juga. AVG jangan lupa minum Ustaz. Tu pesan tu. AVG tu aloe vera. Okey. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Yub untuk sesi kita malam ni. Semoga majlis ilmu kita malam ni Allah berkati dan rahmati kita semua yang mana boleh luangkan masa selama sejam setengah ni. Dan kita doakan sama-sama Ustaz Yub diberi kesihatan yang baik dan boleh terus menyebarkan manfaat. Dan kita doakan sama-sama yang ada dalam slot kita malam ni, lepas keluar ni Ustaz, dia ada satu confidence yang lebih tinggi. Dia ada satu, orang kata apa, pengukuhan dalam diri sendiri. Macam selain daripada kita masuk seminar pengukuhan tu, malam ni dah kira macam pengukuhan juga Ustaz. Kan ada yang tertanya-tanya MLM ni boleh ke kita buat? Kan berkat ke, kan rezeki yang kita cari. Jadi semua dah terungkai hari ini, malam ni. So tolong lepas ni kita sama-sama
bagi tahulah open mindset kepada kita punya team members agar kita dapat meneruskan perjuangan kita sebab kita dah halfway dah. Kita dah halfway there dah. Maksudnya apa orang kata apa? Untuk meneruskan perjuangan kita ke garisan penamat kan. So insyaAllah Ustaz nanti kita akan jemput Ustaz lagi untuk sesi yang akan datang. Harapnya sudilah Ustaz untuk luangkan masa dengan kami. Jangan pula kata alah tak habis-habis forever living ni kan. Jangan Ustaz. Lepas ni Ustaz dah kata nak buat forever kan. Pagi. Bakar helang insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah kita doa yang baik-baiklah Ustaz. InsyaAllah Ustaz ada kami InsyaAllah, amin. untuk bantu sama-sama. Dan Ustaz pun bantu kami juga untuk sama-sama menjadi jutawan dunia dan jutawan akhirat. Ke arah menjadi jutawan yang beriman. So, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Boleh tulis saya satu untuk bagi orang kata apa? Token kepada speaker kita malam ni. Satu. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu anda semua di puncak kejayaan. See you at top. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ambil gambar sekejap Kevin yang Ustaz. Ambil gambar dulu. Jangan keluar lagi. Kita nak ambil gambar. Kita minta tolong CBMH. jangan keluar lagi. Kita nak bergambar dengan Ustaz. Okey. Kalau boleh ambillah produk. Boleh boleh on video. Kita tak ada iklan produk tapi kita ada produk untuk bergambar sekali insya-Allah. Sudah aku. Okay, ready. Sambil tu kita boleh buat sebut sama-sama slogan kita lah. Jap. Silakan. Okay, cepat ambil gambar. Okey, sila. Okay. Ash, kita tengok siapa lagi yang buka kamera lagi tak? Tunggu jap. Ada Okay, dua sangat. Okay, right. Jap. Sekejap, kita tunggu Ustaz yuk ambil produk sekejap. Ustaz ada produk tu. Ada Ustaz punya produk. Ngonyeng, jom nyonyeng dia kata. Nampak tu ada madu. Oh, itu hot item tu. Jealous. Hot item dah habis stok dah tak ada. Okay, ready semua? Okay. Okay, Kak Ayah tak nampak. Rohaya Ramli turunkan sikit kamera tu, tak nampak. Okay, ngam. Okay, ready? Okay, 3, 2, smile. Okay, one more. Satu lagi. Okay, 3, 2. Alright. Terima kasih. Okay. Terima kasih Ash. Terima kasih Kevin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, Assalamualaikum. Jaga diri. Terima kasih. Selamat malam. Nanti jumpa lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Good night. Ada lagi yang masuk lagi? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, dah cukup 100 lebih orang malam ni. Okay, KB ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.